Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan sambung kepada bab 1 tapi di bawah topik 1.3 iaitu percanggahan fizikal. Untuk kali ini awak akan dapat 4 poin dekat sini dan setiap poin ini adalah sangat berkait ya. Iaitu yang pertama awak akan dapat kenal pasti dan analisis apa itu percanggahan fizikal. Yang kedua, kita akan mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Yang ketiga, menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Dan yang keempat, awak akan dapat hasilkan lakaran produk berfokus bahagian yang mempunyai masalah inventif. Percanggahan fizikal ini selalunya berlaku pada masalah inventif yang ada kesan sampingan. Ingat inventif ada kesan sampingan. Okey, untuk yang pertama, kita akan kenal pasti dan analisis percanggahan fizikal. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal? Percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Percanggahan fizikal dia macam mana? Okey, contoh percanggahan fizikal cikgu adalah dari segi meja. Nampak tak meja ni? Meja. Meja daripada persegi parameter dia, kita akan ada parameter. Ada parameter dekat situ. Parameter ni adalah jenis yang mungkin menjadi asbab kepada percanggahan fizikal tersebut. Mungkin parameter yang pertama dari segi saiz. Saiz. Kenapa dengan saiz dia? Percanggahan fizikal dia, adakah meja ini besar sangat ataupun kecil sangat? So, percanggahan fizikal dia adalah besar dan kecil. Kemudian beban. Beban. Meja ni berat tak? Ringan tak? Kalau nak angkat seorang boleh ke angkat? Dua ke nak kena dua orang? So, itu adalah parameter yang kedua iaitu beban. Percanggahan fizikal dia adalah berat ataupun ringan. Yang ketiga adalah ketinggian. Adakah meja ini tinggi ataupun rendah? Parameter yang ketiga. Dan percanggahan fizikal dia adalah tinggi dan rendah. Okey, itu adalah contoh kita nak analisis percanggahan fizikal meja. Sama juga kalau kerusi. Kerusi adalah mungkin dari segi saiz. Saiz kerusi besar ataupun kecil, perjangkaan fizikal dia. Tinggi, saiz kerusi tinggi. Tinggi ke rendah saiz kerusi tersebut. Sama juga kerusi dari segi parameter yang kedua ini adalah beban. Beban, adakah kerusi itu berat ataupun ringan? So, yang pertama daripada produk tadi tu kita kena kenal pasti percanggahan fizikal dia. Keadaan yang berlawanan ya, itu maksud percanggahan fizikal. Kemudian kita akan pergi kepada mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Masih sama, masih di bawah analisis percanggahan fizikal. Dekat sini kita akan tentukan kaedah penyelesaian masalah inventif. Masalah inventif. Masalah inventif ini adalah masalah yang ada kesan sampingan apabila usaha-usaha penambahbaikan dilakukan. Ingat video pertama cikgu sebelum ini? Okey, kat sini cikgu akan beri dua contoh iaitu kerusi dan juga kemah. Dekat sini kita akan tengok satu persatu. Okey, kita tengok contoh objek yang pertama, kerusi. Dekat situ kerusi ada percanggahan fizikal tinggi dan juga rendah. Tinggi dan juga rendah. Kerusi itu tinggi ke rendah? Adakah sesuai apa yang dimasukkan percanggahan fizikal dekat situ? Okey, tinggi lawan rendah. Contoh situasi dia adalah kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. So, masalah dia dekat sini, kerusi tu untuk murid yang tinggi boleh guna, kerusi tu juga untuk murid yang rendah juga boleh guna. Kerusi tu sama, saiz dia sama. Yang berubah yang lain percanggahan fizikal dia adalah manusia. Tinggi dan juga rendah. So dekat sini ada satu soalan kaedah, satu soalan penentu. Dekat sini adalah sangat penting untuk kita tahu adakah kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa yang akan digunakan. Ini adalah dua kaedah penyelesaian masalah inventif. Kita akan tanya soalan. Soalan penentu dia ni. Soalan penentu dia. Soalan dia, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Pada masa yang sama ini adalah kata kunci. Kenapa kata kunci? Okey, dua-dua orang ni
adalah berada di dalam satu kelas. Kita assume dia satu kelas. Dia nak belajar pada kelas yang sama. So, takkanlah kerusi tu sebabkan orang yang tinggi ni tak boleh guna, dia tak boleh duduk dalam kelas cikgu. Tak. Dua-dua ni pelajar yang tinggi dan juga rendah kena berada di dalam kelas cikgu. Tetapi sebab itu soalan penentu dia, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Ya, jawapan dia. Kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Maksudnya dia nak guna pada masa yang sama. Dua-dua budak tu nak guna kerusi pada masa yang sama di dalam kelas. Okey. So dekat situ dia punya jenis kaedah pemisah ruang adalah kaedah pemisah dia adalah ruang. Ingat bila dia nak guna tinggi lawan rendah ni, orang tinggi dan rendah, dia nak guna kerusi pada masa yang sama. Sebab apa dia nak berada di dalam kelas yang sama? Dia adalah kaedah pemisah ruang. Cikgu harap jelas dekat situ contoh yang pertama. Kita akan pergi kepada contoh yang kedua iaitu kemah. Kemah. Kemah percanggahan fizikal dia yang akan berlaku adalah besar dan kecil. Kenapa? Okey, contoh situasi, kemah ni dia kena besar bila kita nak guna dan kena kecil semasa disimpan. So dekat sini dia punya soalan penentu dia, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Perlu ke? Tidak. Kerana kemah yang digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Contohlah kalau kemah ni besar sahaja, awak bawa dia daripada bawah bukit tu naik atas bukit. Besar macam ni. Nak sebab nak camping atas bukit kan? Logik tak? Tak logik. So dekat situ bila kita nak bawa dia ni, kita kena bawa dalam keadaan dia yang kecil. Lepas tu dah sampai atas bukit barulah kita letak dia, buka dia jadi kemah yang besar. So dekat situ percanggahan fizikal dia besar lawan kecil. Sesuai ke digunakan pada waktu yang sama? Tidak. Tidak. Bila tidak, dia adalah kaedah pemisah masa. Masa. Okey? Boleh? Kata kunci dia adalah pada masa yang sama. Okey? Kalau kerusi, ingat kalau nak guna pada masa yang sama, dia adalah kaedah pemisah ruang. Kalau dia tidak guna pada masa yang sama, dia adalah kaedah pemisah masa. Itu adalah contoh. Okey, so ingat, ini adalah teknik dia. Kaedah pemisah dia, kaedah pemisah ada dua, iaitu kaedah pemisah ruang dan juga kaedah pemisah masa. Ingat soalan penentuan dia. Adakah percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama? Macam kerusi tadi, dia perlu untuk murid yang tinggi dan rendah sebab dia nak belajar dalam kelas yang sama. So, dia adalah ya. Dia perlukan pada masa yang sama. Ya, dia adalah kaedah pemisah ruang. Dan kemudian, kalau kemah. Kemah perlu besar bila kita nak guna dan kena kecil bila nak simpan. Adakah dia digunakan pada masa yang sama? Tidak. So, bila tidak, dia adalah kaedah pemisah masa. Kaedah pemisah ada dua, pemisah ruang dan juga pemisah masa. Cikgu harap jelas dekat situ. Okey, kita akan pergi kepada cadangan pemilihan prinsip inventif. Bila kita dah kenal pasti kaedah pemisah ruang dan masa yang tadi tu, kita kena tentukan prinsip inventif yang akan dipilih bersesuaian untuk kita selesaikan masalah inventif yang dihadapi. Dekat situ ada dua kaedah prinsip inventif cikgu cakap tadi. Ada kaedah pemisah ruang dan kaedah pemisah masa. Dua-dua kaedah ni ada 7 lagi kaedah-kaedah lain. Kaedah-kaedah prinsip inventif. Apakah dia? Kita akan pergi satu persatu. Kita akan tengok yang pertama dulu iaitu kaedah pemisah ruang. Dalam kaedah pemisah ruang ada 7 prinsip inventif. Iaitu yang pertama ialah pembahagian, pengekstrakan, ketiga kualiti setempat, penyaringan, filem nipis dan cengkerang boleh lentur, pengantara dan juga tidak simetri. Kita akan tengok satu persatu kaedah pemisah ruang. Kaedah pemisah ruang tadi digunakan pada masa yang sama tak? Ya, diguna pada masa yang sama. Kaedah pemisah ruang, contoh yang pertama, pembahagian. Pembahagian ni dia akan bahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil
dan menjadikan objek mudah dileraikan. Dekat sini perubahan dia pada peringkat yang kecil. Contoh dia adalah perabot yang dijual dalam konsep DIY. Contoh laci meja ni. Laci meja ni kita boleh bahagikan dia kepada beberapa bahagian yang kecil. Contohnya kita boleh letak satu lagi jaring dekat sini, satu jaring lagi kat belakang. So boleh jadi 4 kompartmen dekat situ. Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua ialah pengekstrakan, iaitu memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan kepada objek. Dekat sini ada pemisah unit penghawa dingin. Yang mana kita ada yang kat bawah, kat luar tu adalah dia punya generator dia. Dia bunyi dia bising, dia ada di luar rumah. Yang ada dekat dalam rumah adalah aircon. So dia asingkan, tak adalah dua-dua letak di dalam rumah. Itu adalah pengekstrakan. Kemudian kita tengok yang ketiga iaitu kualiti setempat. Kualiti setempat adalah menjadikan bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Contoh dia adalah bekas menyimpan makanan pelbagai petak. Dekat sini setiap daripada kompartmen ni dia berguna. Tengok dia letak satu ruang ni, dia letak donat, letak sayur, letak roti, letak sausage. So setiap ruang kompartmen ni digunakan. Dia ada pelbagai fungsi dia. Dia dekat situ dia adalah cadangan prinsip kualiti setempat. Kemudian yang keempat adalah penyarangan. Penyarangan adalah meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang sama tetapi berlainan saiz. Dia macam stacking kan satu objek yang sama tetapi berbagai saiz. Dekat sini contoh antena. Dia boleh panjang, antena tu boleh panjang, boleh juga pendek kan. Okey. Dekat situ. Itu adalah kaedah pemisah ruang. Kita akan sambung yang seterusnya iaitu nombor 5, kaedah pemisah ruang juga. Filem nipis dan cengkerang boleh lentur. Dekat sini dia adalah membalut, melapik, membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis atau cengkerang boleh lentur. Sebagai contoh, pelindung cahaya cermin kereta. Dia ni kita dijaring-jaring kan. Dia macam filem nipis tu untuk melapik objek supaya tak adalah cahaya masuk dalam kereta tu terang sangat. Kemudian yang keenam, pengantara. Pengantara ni adalah mengadakan bahagian baharu antara dua objek, mencantumkan dua objek secara sementara. Contoh dia ni adalah sarung tangan yang menjadi pengantara antara tangan dengan objek yang panas. Dia jadi pengantara antara objek yang panas dan juga tangan. Kemudian kita ada yang ketujuh, tidak simetri. Dia mengubah bentuk suatu objek simetri menjadi tidak simetri. Contoh dekat sini dia kata jam bulat ditukar kepada bentuk tidak sekata. Contoh dekat sini cikgu akan bagi contoh kerusi. Kerusi ni adalah bentuk simetri. Bila kita pisahkan bahagian kiri dan kanan dia adalah sama. Dia adalah simetri. Kemudian kita ubah bentuk dia ni sebab nak jadikan dia sesuatu yang unik. Kita ubah dan sudah menjadi tidak simetri. Sebab sebelah ni besar, sebelah ni kecil. Tetapi dia menimbulkan kesan-kesan yang eksklusif, yang berbeza, yang cantik. Okey, itu adalah 7 kaedah pemisah ruang. Kita akan pergi yang seterusnya iaitu kaedah pemisah masa. Kaedah pemisah masa dia berlaku apabila percanggahan fizikal dia tu tidak berlaku pada masa yang sama. Dekat situ kita ada yang pertama kedinamikan. Yang kedua tindakan awal. Yang ketiga tindakan berkala. Yang keempat tindakan keterlaluan. Yang kelima pengembangan terma. Yang keenam pembuatan dan pemulihan. Dan yang kelima adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Kita akan tengok satu persatu. Dekat sini kita akan tengok kaedah pemisah masa yang pertama iaitu kedinamikan. Kedinamikan ini dia adalah mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dengan memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh
bergerak. Contoh, meja makan ni kita boleh besarkan dia menjadi meja yang orang 8 orang boleh pakai. Daripada 2 ni boleh jadi 4 orang boleh pakai. Kemudian steering kereta yang boleh diubah ketinggiannya. Kedinamikan. Dia guna bila nak pakai je. Bila tak pakai dia lipatlah meja tu. Okey. Kemudian tindakan awal iaitu melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Dekat sini airbag. Beg udara untuk kurangkan risiko kecederaan. Airbag ni tak ada 24 jamnya buka dekat kereta, tak ada. Dia bila accident baru dia terkeluar. Okey? Tindakan awal. Dia tak adanya awak tengoklah nanti dalam kereta. Ada ke bawa guna airbag depan? Tak ada Dia bila berlaku kemalangan baru dia terbuka. Kemudian yang ketiga, tindakan berkala iaitu menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Kat sini lampu jalan. Dia ni akan menyala secara berkala. Siang dia tak hidup, malam dia hidup. Siang tutup, malam buka. Siang tutup, malam buka. Itu ada dah tindakan berkala. Kemudian yang keempat, tindakan keterlaluan. Dia ni adalah dilakukan tindakan yang sama tetapi berlebihan atau berkurangan dapat memudahkan jalan penyelesaian. Contohnya dekat donat. Tak ada gula, donat tu tak rasa apa. Rasa tepung je. Bila letak gula sikit ke banyak ke, dia akan tambah rasa kemanisan. Dia akan memudahkanlah penyelesaian tersebut. Okey. Yang kelima, pengembangan terma. Dia ni menggunakan terma prinsip pengembangan dan pengecutan terhadap sesuatu bahan. Contoh yang cikgu bagi kat sini adalah dekat kabel kereta api. Bila panas dia akan mengembang. Bila sejuk dia akan mengecut. Tak silap cikgu lah. Dekat situ. Dekat sinilah sebab itu kalau awak tengok dekat jalan raya, dekat jalan raya pula. Dekat landasan kereta api, dia akan ada ruang antara satu panel ni dengan satu panel. Sebab bila panas dia akan mengembang. Dia akan bercantum lah. Bila sejuk dia akan mengecut. So sebab itu kalau dia letak je sekali arung, dia akan menyebabkan patah dekat tengah-tengah. Dia berlaku bila memerlukan sahaja. Yang keenam, pembuangan dan pemulihan. Contoh dia membuang bahagian yang telah menjalankan fungsi tersebut. Kapsul ubat. Bila kita nak minum air, kita nak makan ubat, kita rendam di dalam air, dia adalah boleh larut. Bila tak nak minum, kita tak adalah larutkan di dalam air. Dia bila kita nak guna baru buat. Kemudian yang ketujuh, tindakan berterusan yang berfaedah. Dekat sini dia akan menjalankan sesuatu kerja secara berterusan. Contohnya mesin melelas. Dia nak pakai ni bila guna sahaja. Bila perlu untuk aktiviti yang berfaedah. Tak perlu dia tak pakai. Okey? Kemudian kita akan tengok kepada apa kepentingan pemilihan prinsip tersebut. Dekat sini kita akan justifikasikan cadangan perubahan kita. Okey, awak tengok. Kita akan beri contoh meja. Tadi kan situasi dia, kita nak bagi satu contoh meja iaitu berat lawan ringan. Contoh situasi dia, meja perlu berat untuk tampung beban yang banyak dan juga perlu ringan supaya mudah dialihkan. So dekat sini, meja ni perlu ke berat dan ringan pada masa yang sama? Tidak, kerana meja digunakan untuk tampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan. Dia ni nak guna dua-dua ke? Tak kan? Kita nak berat tu, nak tampung beban tu setiap masa ke? Nak ringan tu, nak alihkan tu setiap masa ke? Tidak. So bila dia bukan pada masa yang sama, dia adalah kaedah pemisah masa. Dekat sini, kita akan kenal pasti kaedah pemisah masa yang dipilih tadi dan kita akan kenal pasti prinsip inventif yang dipilih iaitu kedinamikan. Kenapa prinsip inventif kedinamikan yang dipilih? Kita akan kenal pasti cadangan perubahan reka bentuk. Sebab apa? Contoh yang A adalah kaki meja jenis yang boleh kita assume kita bagi cadangan. Okey, apa kata kita buat kaki meja tu boleh ditanggalkan dan dicantumkan dengan muka meja menggunakan konsep ikatan skru. Boleh pasang, boleh buka.
Ataupun yang B, kita pasang roda pada hujung kaki meja supaya mudah untuk kita gerakkan. Ini adalah contoh cadangan dia. Penyelesaian masalah ini berlaku kerana bila kita dah selesaikan satu masalah, masalah ini akan lebih menjadi masalah yang lain. So dekat sini, kaedah pemisah yang dipilih ini mampu menjadi satu penyelesaian masalah. Okey? Apakah cadangan ini, macam mana kita nak terjemahkan dia? Kita akan pergi kepada hasilkan lakaran produk tadi. Kita pilih tadi adalah kedinamikan. Prinsip inventif kedinamikan. Kita dah kata kaki meja boleh tanggal, boleh cantum. Okey, kita lukis. Kita tengok yang pertama punya pilihan cadangan. Skru meja, kaki meja, muka meja. Kaki meja tu dia kata boleh pasang dengan skru pada muka meja, boleh buka semasa kerja pengalihan. Okey, kita ada dua option. Kita nak buat macam ni, buka pasang, ataupun kita letak roda. Dekat sini meja ini menggunakan konsep skru. Manakala dekat 2, B ni dia memasang roda pada hujung kaki supaya mudah digerakkan. So dekat sini tak payahlah kita nak fikir-fikir apa lagi masalah yang mampu kita selesaikan, sebab dua-dua ini adalah cadangan perubahan yang bagus, yang memenuhi kita punya percanggahan fizikal dan juga situasi. Okey? Boleh? So, dekat sini sebagai rumusan, cikgu harap tadi kita ingat yang pertama, kita kena kenal pasti dulu percanggahan fizikal sesuatu produk. Contoh meja. Meja, dia nak berat dan juga ringan pada masa yang sama ke? Meja nak kena berat sebab nak letak barang yang banyak. Tetapi nak juga ringan supaya mudah untuk dialihkan. Dia tidak pada masa yang sama. Bila tidak, dia adalah jenis kaedah pemisah masa. Kemudian kita akan pilih prinsip inventif yang bersesuaian. Tadi kita pilih kaedah prinsip inventif kedinamikan. So kita justifikasikan cadangan perubahan kita tu. Kenapa? Kenapa? So dekat situ kita bagi dua option. Kita boleh buat kaki meja boleh tanggal buka. Dengan yang kedua kita guna roda. Kemudian kita akan hasilkan lakaran supaya kita boleh nampak adakah cadangan perubahan awak tu masuk akal ataupun tidak. Boleh? Okey, cikgu harap awak boleh dengar dengan jelas bagi elemen analisis percanggahan fizikal. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Latihan cikgu akan letakkan pada link di bawah. Selamat mencuba. Bye.